Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang sedang menonton saya pada bila-bila masa yang anda sedang menonton. Hari ini saya sangat-sangat bersukacita untuk berkongsi dengan anda tentang cara-cara untuk mendapatkan tumpuan atau cara-cara untuk menumpukan 100% perhatian terhadap sesuatu pembelajaran. Kita semua sudah maklum bahawa memberikan perhatian atau tumpuan merupakan satu aspek yang paling penting untuk mempelajari sesuatu. Guru-guru sentiasa menasihati para pelajarnya agar memberikan perhatian di sekolah, kerana memberikan perhatian ini adalah cara yang termudah untuk kita mendapat ilmu pengetahuan yang baru. Hari ini saya akan berkongsi dengan anda tentang 3 poin. Poin yang pertama, pengenalan berkaitan tumpuan. Poin yang kedua, saya akan terangkan faktor-faktor hilangnya tumpuan. Yang ketiga, saya akan menerangkan cara-cara untuk kita mendapatkan perhatian 100% terhadap subjek yang kita pelajari di sekolah atau di institusi pengajian tinggi. Pengenalan. Apa itu tumpuan? Tumpuan bermaksud memberikan perhatian khusus kepada sesuatu. Baiklah, tumpuan ini juga seperti kita menadah air, supaya tangan kita basah. Itu merupakan teori yang saya buat sendiri menurut kajian-kajian tertentu. Jadi kita haruslah memberikan perhatian apabila kita hendak memahami dan mengetahui ilmu baru. Jadi memberikan perhatian merupakan cara yang terbaik untuk kita hafal apa-apa poin-poin penting dalam pembelajaran yang kita belajar itu. Baiklah, saya akan teruskan dengan poin yang kedua, iaitu faktor-faktor hilangnya tumpuan. Faktor yang pertama hilangnya tumpuan adalah kerana kurang tidur. Apabila kita kurang tidur, badan kita akan lemah kerana kurang mendapat rehat. Apabila badan lemah, otak pun tidak dapat berfungsi dengan sebaiknya dan badan kita akan jadi lemah dan kurang untuk kita proses dan memahami sesuatu subjek yang baru itu. Yang kedua, kurang bersenam. Apabila kita kurang bersenam, badan kita akan kurang aktif. Dan apabila badan kita kurang aktif, secara langsung otak kita juga akan kurang aktif. Saya akan teruskan dengan faktor yang ketiga. Faktor yang ketiga adalah banyak gangguan. Banyak gangguan mempengaruhi tumpuan kita semasa belajar. Apabila kita kurang memberi, apabila terdapat banyak gangguan di sekeliling kita apabila kita belajar, maka tumpuan akan kurang. Kerana fikiran dan juga mental kita akan ke arah perkara-perkara yang mengganggu kita itu. Dan juga kita memahati perkara-perkara yang mengganggu kita itu, seperti scroll social media, tengok YouTube, bermain game. Maka apabila kita hendak belajar dan memberikan sepenuhnya tumpuan, kita haruslah menjauhi gangguan-gangguan yang boleh mengganggu kita daripada kita berjaya. Jadi, seterusnya, faktor-faktor yang mengurangkan atau menghilangkan fokus dan juga tumpuan kita semasa belajar adalah disebabkan kurangnya minat kita terhadap pembelajaran tersebut. Apabila kita kurang minat,
maka tumpuan secara tidak langsung akan berkurang. Kerana seperti contoh anda tidak berminat dengan satu subjek seperti bahasa Melayu atau sejarah, maka seluruh anggota dan juga mental dan juga otak kita sudah diproses untuk mengelakkan perkara tersebut, maka kita akan kuranglah memberi perhatian. Dan akhir sekali faktor yang mengurangkan perhatian dan tumpuan kita semasa belajar adalah disebabkan tiada komunikasi yang efektif. Seperti contoh, apabila anda sedang belajar, apabila anda belajar dan memberikan perhatian sepenuhnya kepada guru itu, maka jika terdapat perkara-perkara yang anda tidak faham, secara langsung anda akan bertanyakan kepada guru dan bertanyakan soalan itu kerana anda memberikan perhatian 100% kepada guru itu. Dan anda bertanyakan soalan, ini bagaimana ya cikgu? Ini saya tak faham cikgu. Seperti contoh. Dan bertanyakan soalan itu bermaksud komunikasi. Maka apabila anda tidak berkomunikasi, maksudnya anda tidak bertanyakan soalan dan tidak mahukan penerangan daripada guru, maka tiadalah tumpuan dan kuranglah minat anda. Dan saya telah cakap tadi bahawa kurang minat akan membawa kepada kurang tumpuan. Baiklah, itu sahaja untuk penerangan dan juga faktor-faktor. Saya akan teruskan dengan cara-cara yang pertama. Okey, cara-cara yang pertama untuk kita menumpukan perhatian 100% dalam pembelajaran yang kita belajar. Baiklah, kita akan teruskan dengan yang pertama. Mari kita saksikan. Baiklah, untuk cara yang pertama, bagi membantu dalam memberikan perhatian dalam pembelajaran adalah dengan melakukan exercise dan bersenam. Mengapa saya berkatakan demikian? Hal ini kerana apabila anda melakukan aktiviti fizikal, bersukan, bersenam dan beriadah, ia dapat meningkatkan tahap dopamin, norepinephrine dan juga serotonin otak. Dan apabila ia meningkat, maka anda akan mudah memberikan perhatian dalam pembelajaran. Melakukan aktiviti fizikal dan bersenam merupakan aspek yang paling efektif dan paling mudah dan berkesan bagi membantu dalam memberikan perhatian. Ia juga sangat mudah, okey? Seperti anda melakukan 30 minit sehari sebelum anda masuk kelas atau belajar. Okey? Kerana banyak orang yang berkatakan bahawa melakukan aktiviti fizikal merupakan cara yang paling utama dan berkesan dalam membantu untuk anda memberikan perhatian terhadap subjek yang anda hadapi. Okey? Jadi kita akan teruskan dengan tips yang kedua, cara yang kedua. Jadi baiklah, kita saksikan. Baiklah, kita akan teruskan dengan cara yang kedua. Bagi menumpukan 100% perhatian dalam pembelajaran semasa di kelas atau kelas online dan sebagainya, kita haruslah mendapatkan tidur yang cukup.
Apabila kita mendapat tidur yang cukup, kita akan mudah untuk fokus dalam pembelajaran. Apabila anda tidak mendapat tidur yang cukup, anda bukan sahaja tidak dapat menumpukan perhatian dan fokus dalam kelas, malah mood dan juga prestasi anda juga akan terjejas. Apabila anda mendapat tidur yang cukup, anda mendapat memberikan perhatian semasa di dalam kelas. Selain itu, anda juga dapat menyelesaikan masalah, anda dapat mengawal emosi, anda dapat meningkatkan kreativiti dan juga prestasi anda akan meningkat. Selain itu, apabila anda tidur, otak anda akan mencipta dan juga mengekalkan laluan yang penting bagi membentuk dan mengekalkan ingatan. Selain itu, di samping itu, apabila anda tidur, otak anda dapat bersedia untuk mempelajari perkara yang baru untuk esok hari. Maka, apabila otak anda sudah bersedia, maka secara langsung anda akan ingin mempelajari perkara yang baru, kerana otak anda sudah bersedia dan anda akan lebih fokus. Kerana ingin memahami maklumat-maklumat supaya ilmu itu terlekat dalam otak anda. Selain itu juga, kalau anda mendapat tidur yang cukup, anda juga dapat mengekalkan ingatan. Hal ini sangat bagus kepada semua calon-calon peperiksaan besar seperti PT3, SPM dan juga periksa besar yang lain. Maka dapatkanlah tidur yang cukup, dan kita akan sambung pada cara yang ketiga. Baiklah. Seterusnya, kita akan sambung kepada cara yang ketiga. Bagi menambah dan juga memperbaiki tumpuan kita apabila belajar, supaya kita dapat ilmu yang banyak dan memahami apa yang disampaikan oleh guru-guru, kita haruslah mengambil rehat, ataupun kita haruslah rehat sebentar. Dalam bahasa Inggeris, mereka memanggilnya take a break. Bagi menambah dan juga menumpukan perhatian terhadap sesuatu, kita haruslah berehat dahulu. Kerana apabila anda sudah belajar dengan lama dan anda tidak mahu berehat dan anda ingin teruskan dengan subjek yang seterusnya, otak anda tidak dapat refresh dan juga tidak dapat rehat. Maka dengan mengambil rehat, otak anda dapat refresh dan juga rehat sebentar sebelum meneruskan dengan mempelajari ilmu-ilmu yang baru. Anda bolehlah rehat dengan mengambil coklat-coklat ataupun minum minuman yang berkafein seperti kopi, Nescafe dan lain-lain. Dan juga lebih baiknya anda mendedahkan diri kepada cahaya matahari. Ataupun dalam Islam, mereka boleh solat duha untuk sebentar bagi menyegarkan otak ini sebelum meneruskan dengan pembelajaran yang baru. Jadi, kalau anda ingin menambah dan juga menumpukan perhatian sebaiknya kepada sesuatu pembelajaran, anda haruslah berehat sebentar. Dan jika anda tidak berehat, seperti contoh anda ingin menyiapkan sesuatu kerja atau projek dan anda tidak rehat,
kerana anda merasakan bahawa masa sudah suntuk dan sebagai contoh, esok harinya hendak menghantar projek itu. Maka jika anda tidak rehat, anda akan bertambah stres dan juga kerja tu tidak akan siap. Tapi kalau anda dapat mengambil rehat sebentar dan kembali balik melakukan dan meneruskan projek tersebut, anda dapat melakukan kerja dan projek itu lebih berkualiti kerana anda fokus dan menumpukan seluruh perhatian dengan sebaik mungkin. Maka ambillah rehat. Kalau anda belajar di sekolah atau di institusi pengajian tinggi, untuk menambahkan perhatian dan tumpuan terhadap subjek-subjek tertentu. Baiklah, kita akan teruskan dengan cara yang terakhir, iaitu cara keempat. Baiklah, kita sudah berada pada cara yang terakhir, iaitu cara keempat. Bagi mengekalkan konsentrasi dan juga daya fokus atau tumpuan perhatian terhadap apa yang kita belajar, kita sebaiknya sebelum kita belajar itu, kita haruslah melatih otak. Bagaimana melatih otak? Melatih otak ini merupakan suatu aktiviti yang dapat merangsang daya fikir otak supaya lebih memberi tumpuan atau konsentrasi. Seperti contoh, antara permainan yang dapat meningkatkan daya fikir otak atau melatih otak adalah dengan bermain permainan seperti catur, sudoku, puzzle, crossword puzzle, scramble dan sebagainya. Sebanyak 4,715 orang pada tahun 2015 mengakui bahawa kaedah ini sangat berkesan bagi menambahkan tumpuan dan perhatian semasa belajar di sekolah. Anda sebaiknya melakukan aktiviti melatih otak ini 15 minit sebelum masuk ke kelas atau sebelum belajar di kelas online ataupun bersemuka. Anda bolehlah melakukannya 5 hari seminggu, iaitu pada waktu sekolah. Maka apabila anda bermain permainan ini, anda dapat meningkatkan konsentrasi dan anda dapat meningkatkan daya fikir yang kreatif supaya dapat belajar dengan sebaiknya apabila anda masuk ke kelas. Jadi, lakukanlah melatih otak ini agar anda dapat menumpukan perhatian sebaiknya semasa belajar. Dan keempat-empat ini saya mendapat informasi tentang keempat-empat ini di dalam pembacaan saya. Maka itu sahaja daripada saya. Terima kasih kerana menonton. Harap dapat memberikan sokongan kepada saya dengan menonton video-video saya yang akan datang. Beri like dan subscribe. Maka jangan lupa sharekan kepada kawan-kawan, sahabat, saudara mara, keluarga dan semua, agar mereka juga mendapat manfaat yang saya bawakan. Terima kasih. Yang baik semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kurang, yang lemah datang daripada diri saya.
Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.